Mayang jenazah beliau selaut manusia. Masa tu SOP dah tak ada. Nak kira macam mana nak semayang jenazah. Orang semua nak ambil tabaruk, barakah. Penuh masjid Kapitan Keling tu. Allahu Akbar. Hari ni kita niat hadiah juga Fatihah kepada beliau. Atas kekerdilan kita, kita harap beliau kenal kita bila kita hadiah Fatihah. Dan juga kepada semua para alim ulama, dan niatkan juga dengan Al-Fatihah ini Allah Ta'ala hilangkan corona, keringkan bumi, surutkan hujan, mudahkan urusan. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin. Tajuk yang dibagi pada saya, bekalan akhirat. Tajuk ni takut sebab saya pun tak tahu saya ada bekal ke tak. Saya risau. Jadi kita mula dia dengan tanya dulu soalan. Sebab bila tajuk bekalan akhirat, mesti semua orang nak apa amalan atau benda hak kita boleh buat supaya boleh buat bekal. Tapi soalannya ialah, kena tahu dulu akhirat tu apa, baru kita boleh sedia bekal. Kalau kita pi bercuti, kita pi berjalan, kita pi musafir, pi Mekah 2 minggu, tapi bawa bekal tak cukup, tak jadi juga. Jadi kena tahu dulu akhirat ni apa, berapa lama, macam mana, lepas tu baru kita cari bekal dia. Boleh tak kalau lagu tu kan? Jadi kita pergi soalan pertama dulu, akhirat tu apa? Akhirat adalah salah satu daripada cabang rukun Islam kita, rukun iman kita, maaf, iaitu percaya kepada hari akhirat. Buah mula dia surah Al-Baqarah. Allah kata ciri-ciri orang bertakwa. Dalam awal surah Baqarah Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Allazi, orang bertakwa tu siapa? Yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimunas salah, dirikan semayang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia bawa keluar sedikit infak. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan semua kitab-kitab yang terdahulu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat dia yakin. So maknanya satu orang yang beriman, dia kena beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhirat. Mesti kena. Jadi akhirat ni apa?
dia adalah hari yang mana berlaku selepas kita mati, kita bangkit balik. Yang ni keimanan kita. Kunci kepada akhirat, kena mati dulu. Pasal itulah ulama kata, ramai orang semua kalau tanya, teringin masuk syurga. Kalau tanya, rasa tak ada kot yang angkat tangan nak masuk neraka. Rasanya tak ada lah, no? Kalau berani sangat pun tak ada lah rasanya. Dan kita doa supaya Allah tulis nama kita dalam suratan orang yang masuk syurga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Kalau tanya lah kan, semua masuk syurga kan? Semua nak masuk syurga. Tapi ulama kata, semua orang nak masuk syurga, tapi semua orang tak mau mati. Sedangkan kita tak boleh masuk syurga kalau kita tak mati dulu. Itu penting. Pasal tajuk akan ni besar. Sebab tu saya pun takut, risau, tak tahu syarah tu betul ke tak. Semua orang nak masuk syurga. Tanyalah siapa pun, masuk syurga nak? Masuk syurga nak? Masuk neraka? Oi, tak mau. Tapi kalau tanya mati, tak mau. Kalau tak mati, macam mana nak masuk syurga? Hatu akhirat, dia kena lalu mati dulu. Jadi tara nak mati, sampai tara mati tu, sampai hari nak bangkit balik tu, dia panggil alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ni pula, dia barzakh ni ada dalam Quran. Dia sebut dia barzakhun. Surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Barzakhun la yabghiyan. Biasa dengar lah. Buka sana kita baca lah, tengok kan. Surah Ar-Rahman, juzuk 27. Ada tahu? Saya ni lama tak ceramah dah untuk pengetahuan semua. Kira untuk negeri Perak ni pertama, ni first time. Untuk keluar daripada Selangor ni kira first time tak pernah keluar lah, first time ni keluar musafir tadi pun kira first time keluar. Dah lah tidur saya dulu, pagi tadi bangun pukul 5.30 keluar dah, tidur lah saya dulu lepas subuh ni dia Ar-Rahman. Lama tak ceramah, jadi kalau enjin tu lambat panas tu minta maaf lah, baru nak start balik. Dia Allah Ta'ala sebut dekat kita kan, marajal bahraini yaltaqiyan, ayat yang ke-19, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada perkataan barzakhun, no? So apa kalau tengok terjemahan dia, Allah kata marajal bahraini yaltaqiyan, bertemu di antara dua ayak laut satu, ayak sungai satu kan, ayak masin dengan ayak tawak berjumpa tapi dia tak bergabung. Dia ada apa dekat tengah-tengah, bainahuma, di antara dua ayak tadi tu, barzakhun. Apa dia barzakhun? Dinding, tembok, pemisah. Betul ya tak? La yabghiyan, menyebabkan mereka tak bercampur. Jadi alam barzah apa dia? Alam barzah adalah satu alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Dia ada duduk tengah-tengah. Siapa yang tak ada iman, tak ada bekai, nang buti nang kui buti kui. Betul? Itu yang Piramli duduk abang. Dia duduk tang situ. Orang bukan orang, mati tak mati. Tak tahu, dia duduk tang situ. Alam barzakh. Tu bermula bekai daripada situ. Belum nak sampai akhirat lagi, tang situ ada bekai. Untung siapa-siapa yang ada anak-anak, jiran tetangga, kawan, rakan, taulan, sikit-sikit Al-Fatihah, sikit-sikit Al-Fatihah. Untung siapa yang ikut ahli sunnah wal jamaah, kurang-kurang Khamis malam Jumaat hantar pi Yasin, hantar pi Al-Fatihah sampai terang kubur. Sebab apa? Mereka tak masuk akhirat lagi. Mana akhirat lagi? Tak tiup sangkakala lagi. Tapi tak nak tunggu. Saya ada seorang kawan, namanya saudara Ustaz Zulkifli, tapi beliau dah meninggal dunia. Habaq saya siap. Beliau mengaji Quran sekali dengan saya, dengan tok guru yang sama, khatam 30 juz dengan saya, dengan tok guru yang sama. Kami mengaji sekali. Tapi masa umur saya 21 tahun, 20 tahun lah, arwah Zul meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Dia tak pergi Mesir, dia pergi universiti, dia pergi UM, saya pergi Mesir. Lah ni umur saya lagi setahun, 40 tahun.
Umur saya lagi setahun 40 tahun. Tua dah. Mata pun ada kedut-kedut dah. Maknanya apa? Saya dengan kawan saya Zul Tazak tu, kami kan kawan sampai umur 20. Dia meninggal dunia, saya pergi Mesir, dia meninggal dunia. Dia leukemia. Tapi kemah dia hafal Quran. Tara leukemia tu. Main bola ni, dia lagi kemah baca Quran daripada saya. Main bola ni, sambil duk main bola, mulut kumat kami baca Quran tu. Boleh tanya, saya ceramah ni bukan kali pertama saya cerita pasal arwah Zul. Setakat ni tak pernah lagi orang kata hang bohong don, hang bohong cerita pasal Zul. Tak ada lagi. Saya cerita benda betul. Sambil main bola, mulut duk kumat kami baca Quran tu, arwah Zul ni. Boleh ya? Sambil main bola baca Quran. Lupalah baca watin pun keluar walas. Bohong lah. Dia sambil main bola, mulut dia duk kumat kami baca Quran tu. Sambil main bola tu. Saya duk main bola dengan dia. Saya tahulah. Dia meninggal umur 20. Saya lagi setahun umur 40. Maknanya arwah Zul duduk dalam alam barzah kubur tu 20 tahun. Sama lama dengan dia hidup. Dia hidup 20 tahun, dia duduk dalam kubur pun dah 20 tahun dah. Esok lusa kiamat kah? Belum tentu lagi. Boleh jadi 100 tahun lagi baru nak kiamat. Mana arwah Zul duduk dalam kubur lagi lama daripada duduk atas muka bumi tu. Bekai lagu mana? Dia tak apa, khatam Quran. Lama. Alam barzah tu pun lama. Ish, tu saya kata tajuk ni saya seriau. Hadis yang saya nak baca kat ayah ibu pun, Nabi sendiri pun tak sebut seriau. Sekali saya baca hadis tu sekali. Ni saya nak abang pasal hari akhirat tu ada ke tak ada dulu nak abang. Jadi hari akhirat dia mesti lepas tiup sangkakala semua kita bangkit balik. Nombor satu bangkit Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kemudian siapa? Penduduk Baqi', perkuburan Baqi'. Baqi' bangkit dulu. Bangi tak tahu bila. Telur Intan lagi telah tu tak tahu lagi nak bangkit bila. Yang bangkit nombor 2 tu Baqi', perkuburan Baqi'. Masa tu baru akhirat. Alam barzah ni dia duk tunggu ya. Sebab tu bekai kena ada daripada alam barzah. Saya doakan kita semua ni ada bekai insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Risau sebab mati belum lagi, hidup pun tak boleh lagi, dia duduk tang situ. Dia akan jumpa balik kawan-kawan lama. Dia akan jumpa balik menyimbang. Kalau macam tuan-tuan orang kampung tuan-tuan kan, katalah Tok Wan tuan-tuan meninggal dunia, tak ada jiran tuan-tuan pun meninggal dunia duduk tang sini. Tok Wan kita akan tanya dia, ni cucu aku apa abang? Risau kalau dia abang ni, semalam aku duk tengok cucu hang duk rempit bagus. Ya Allah, Tok Wan kau kepala duk dalam alam barzah. Betul? Kan cakap bohong, buka kitab mak. Depa akan menyimbang tanya habaq pasal orang hidup bagi orang yang baru masuk dalam kubur. Tu kalau lepas tak kena godam. Kalau kena godam jenuh jawab dululah. Man rabbuka wa man nabiyuka. Ni bukan ilmu saya tak mahir. Ilmu-ilmu ini ustaz-ustaz macam Ustaz Dusuki, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Kazim. Mereka pandailah cerita tajuk ni, saya tak pandai. Tapi saya nak abang kata hak barzah tu dah kena ada bekai dah. Baru boleh pergi ke alam akhirat tu. Alam akhirat sekali lagi mula sekali bangkit mahsyar. Bila mahsyar tu sekali lagi baru nak pergi mizan. Bila pergi mizan nak pergi sirat. Mana jenuh nak lepas satu-satu. Oish. Buah paling penting kalau tak dapat banyak hari ni kan. Ni saya abang siap-siap bekai dia lah, kunci nombor 1 dia. Paling penting sekali mesti kena selawat kepada Nabi Muhammad. Hak tu nombor 1. Wah, paling penting sekali. Siapa nak selamat akhirat, kena sayang Rasulullah, cinta Rasulullah, selawat ke Rasulullah, baca sirah Rasulullah, kena baca Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah, hak tu kena baca.
Hak tu paling penting sekali. Kalau siapa nak selamat ke akhirat, yang tu paling penting. Tak ada yang tu, bacalah Quran berlagu-lagu mana pun, hafailah tara mana pun, tak boleh, tak selamat lah. Lah tak kita tanya soalan, siapa kamu punya tauladan? Tak ada. Bukan Rasulullah. Susah. Okey, hak tu buah paling penting lah, Rasulullah. Okey, jom kita baca. So akhirat kita tahu dah. Akhirat ni hujung. Kita kena mati dulu, mangkit balik. Okey, baru jumpa. Tiup sangkakala, okey, baru kita jumpa. Okey, kita faham dah maknanya ada. Baik, macam mana nak bagi yakin? Sebab dalam dia kata wabil akhiratihum yuqinun. Betul? Akhirat kena yakin. Saya bagi buah dulu kat tuan-tuan, lagu mana nak yakin. Dua cerita dalam Quran yang diceritakan oleh guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Arundin, bekai untuk yakin akhirat ni ada, akhirat ni akan ada, dan kita akan lalu dengan dia. Dua cerita. Apa cerita pertama? Ashabul Kahfi. Pasal itu setiap Jumaat, siapa yang nak dia bercahaya, cahaya ni bukan lagu lampu suluh, cahaya ni Allah dengan malaikat je yang nampak. Orang-orang soleh nampak. Orang macam kita ni jenis duk tengok Instagram, Facebook ni tak nampak lah. Mata kita ni tak nampak lah, no. Kena hijab lah. Tok-tok wali, orang soleh dia nampak lah. Siapa nak bercahaya hari Jumaat sampai Jumaat akan datang, baca surah Kahfi. Dia akan cahaya hidup dia. Baca surah Kahfi hari Jumaat. Dia daripada Jumaat ni pergi Jumaat tu, macam hari ni hari Senayan kan. So Ahad, Sabtu kan, Jumaat. So siapa baca Jumaat tu Kahfi, Sabtu cahaya, Ahad cahaya, Senayan cahaya, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat cahaya. Baca pula lagi Kahfi, sambung lagi cahaya, cahaya lagi sampai kira seumur hidup dia sentiasa ada cahaya. Orang tanya pula, betul ke ada cahaya? Kalau tak ada, macam mana Nabi boleh hidup tawaf dengan sa'i? Nabi minta ada cahaya. Cuba baca doa Nabi. Nabi kata, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku cahaya. Nabi sebut masa kita tengah sa'i, no Ustaz? Masa tengah sa'i tu ada doa tu, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku cahaya. Allahumma ja'al fi amami nura wa fil khalfi nura, fi yamani nura wa fi yasari nura. Nabi minta depan cahaya, belakang cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, semua minta cahaya penuh. Jadi cahaya tu ada. Saya bagi tahu lagi sekali, siapa yang nak dia ada cahaya hari Jumaat sampai Jumaat, baca surah Kahfi. So dalam surah Kahfi tu Allah Ta'ala cerita Ashabul Kahfi. Okay, saya cerita sikit kat tuan-tuan. Ashabul Kahfi, mereka pergi dekat gua. 7 orang mereka ada sekok anjing. 7 orang mereka sekok anjing. Ayat yang ke-21, 22, 21. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ayat 22. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Ada kata 3, hak 4 anjing. Ada kata 5, hak 6 anjing. Allah kata rajman bil ghaib. Benda ni ghaib, tak apa ramai orang tahu sangat. Lepas tu Allah sambung, وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. Dan ada yang kata 7, hak 8 tu anjing. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tapi kata dia, Allah kata ada kata 3, 4, ada kata 5, 6. Tak apa ramai orang tahu. Kan ayat kan? Lepas tu Allah kata 7, 8 Allah Maha mengetahui. Sebab tu ulama ambil 7 dengan 8. Pasal apa? Sebab tang tu Allah kata Allah Maha mengetahui. Hak tang 3, 4, 5, 6 Allah kata ramai hak tak tahu. Nampak tak? Itu ayat dia dalam Quran. So Ashabul Kahfi ni 7 orang. 8 yang anjing tu, mereka lari pergi masuk dalam gua, pergi duduk sembunyi dalam gua. Pasal apa? Raja masa tu lah nak bunuh orang yang beriman pada Allah. Mereka lari nak selamatkan iman, mereka masuk dalam gua. Masuk, Allah bagi mengantuk, tidur. Ayat yang ke-11. وَلَبِثُوا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
Allah bagi mereka tak dengar apa, tidur mereka. Sama lah macam ceramah kita ni pun, tak apa nak dengar ceramah dia, tidur lah. Khutbah Jumaat lagi sama. Saya pun kadang-kadang kalau dah tak dengar tu khatib cakap apa tu, tidur tu jawab. Labisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun mereka tidur dalam gua, tidur dalam gua. Lepas tu Allah buat apa kat mereka? Allah bangkitkan mereka balik. Ayat yang ke-19 Allah kata, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Allah Ta'ala tanya, mereka bangkit-bangkit, mereka bertanya sesama mereka, berapa lama kita tidur? Member dia kata, sehari berapa perasan? Tidur 309 tahun, perasan aku macam sehari. Dialog ni lah sama nanti bila kita duduk dalam kubur. Betul? Tiap-tiap sangkakala tu bangkit-bangkit tu, kita tak mana tau. Dia jadi lagu macam tidur tak sat. Tu Allah cerita Ashabul Kahfi kat kita. Allah nak abang kita apa? Ada orang tidur 300 tahun, Allah boleh bagi dia bangkit balik. Tidur 300 tahun, tak menguit pun, tak bergerak pun. Orang kata tak menguit pun, tak bergerak pun. Dia Allah bergulingkan dia kiri kanan, bagi badan dia elok, tak rosak. Lepas 309 tahun jaga. Berapa lama tak kita tidur? Sehari berapa perasan? Boleh rasa sehari tu. Allah nak bagi bukti. Ayat Ashabul Kahfi tu jadi hujah kat kita. Apa dia? Cuba bayang satu orang tidur, bangkit. Berapa lama kita tidur? Kawan dia kata, perasan sehari bah. Dia kata lagu tu kan. Kalau orang kata lagu tu, apa jadi kat badan dia sebenarnya? Makna dia, mereka tidur, mereka bangkit balik, baju dia sama, betul? Rambut dia sama, janggut dia sama, betul? Kuku dia sama. Sebab hak ni semua ni, kalau cuba tengok orang hak koma kan, hak ni semua tumbuh ni, betul tak betul? Cuba bayang kita tak potong kuku seminggu, 2 minggu, dia jadi macam ada kuku tu dah lebih jari, betul tak? Dia timbul lagu tu kan. 3 minggu tu dia kita pun tak selesa pasal dia tumbuh. Baik, kalau 300 tahun tumbuh tak mana? Tu dia melengkui tau. Betul. Cuba tengok orang yang jenis tak potong kuku, dia pada buat apa, book of record, tak tahulah tu perangai syaitan mana. Tak tahu. Tak betul, sunnah Nabi kena potong kuku. Jadi kalau tak ikut Nabi, ikut syaitan lah. Tu dia kuku melengkui, memang panjang lagu tu. Berapa ratus tahun dia tak tahu makan lagu mana, tak lalu fikir nak makan lagu mana. Tu panjang. Tu kuku, janggut. Seminggu, sebulan kita tak trim, dia jadi bercambang tu kan. Kita kena trim bagi elok. 300 tahun tu dia bukan jambang ya, berkilo. Janggut tu berkilo, punya besar. Bulu hak tu jenuh cabang 300 tu. Betul? Tak betul. Bulu ketiak pergi taruh mana? Bulu hidung sambung dengan janggut lah. Tak, kalau mereka bangkit jadi lagu tu, mesti mereka tanya, awak hang punya bulu hidung sampai ke dagu 300 tahun. Tapi mereka bangkit, mereka tak tanya lagu tu, betul tak? Dalam Quran dia kata apa? Kam labistum, kita tidur apa lama ni? Labisna yauman aw ba'da yawm, kita tidur sehari berapa perasan? Dia kata lagu tu, betul tak? So dialog dia tu menunjukkan kata apa? Allah boleh jaga. Hak benda tumbuh, Allah boleh kata kat dia, untuk 7 orang ni, kuku, janggut, bulu mata, bulu hidung, bulu ketiak, bulu hari-hari, hamba jangan tumbuh, hamba berhenti takat tu ya, seperti sehari dapat tidur. Tu dia, Allah boleh kata berhenti benda tu. Kalau setakat lagu tu pun Allah boleh buat,
Maliki yaumiddin lagi lebih lah no. Allah abang kan Maliki yaumiddin, hari akhirat tu dia punya lagi boleh buat lah. Tanya ada orang kata tak boleh tak, hak tu tidur bukan mati, hak tu tidur, dia tak mau percaya ke. Kita hak tu pun dah yakin dah kan, betul tak? Halah kawan saya Zul meninggal dah 20 tahun duduk dalam kubur. Kalau kata lagi 100 tahun kiamat, baru 100 tahun. Hak ni 300 tahun dah sabul kafi. Allah boleh bagi bangkit balik. Takat 100 tahun takkan tak mau percaya? Mesti boleh percaya kan? Tak. Tanya apa tu aja? Abang tolong pergi dengar Ustaz abang. Tolong pergi dengar Ustaz. Abang pergi dengar Ustaz. Abang saya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Patutnya cara tulis lain tu. Ajah tanya ayat yang ke-23 ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. So ayat 23 24 dia kena ngam sekali lah. So ayat 23 dia ada satu perkataan wala taqulanna li syai'in. Syai'in hak duk jumpa sebelum ni dia sambung lagu tu, dia bubuh ya, dia bubuh hamzah. Tang ni dia pi duk naik alif pula, ada tanda bulat dekat atas dia. Siapa jadi lagu tu? Saya tak berhajat nak sembang panjang aja nah. Saya bagi satu je jawapannya. Yang ni lah resam Osmani. Ni resam Osmani. Dia tulis ikut semua orang boleh baca. Ada setengah tempat dia akan baca bunyi lain. Sebab tu dalam Quran resam Osmani, ayah ibu akan jumpa tulisan Nabiyin kat banyak-banyak tempat. Nun ba nabi, nun ba ya nun, nabiyin. Contohnya ayat 81 surah Ali Imran. Tapi kalau buka dalam ayat yang lain, ada satu tempat nun ba ya tu tarik panjang, ada ya kecil duduk atas dia. Pasal apa jadi lagu tu? Hak tu resam Osmani. Jawapan kalau buka dalam kitab ilmu resam, dia akan kata dekat hujung bawah tu, wallahu a'lam, Sayyidina Osman saja tahu pasal apa dia suruh tulis lagu tu. Tak pasal hak lain semua nabiyin kan. Mai tang ayat tu nun ba ya tu panjang, atas ya panjang tu hujung ni titik, sini dia berbubuh ya kecil lagu tu. Pasal apa dia tak tulis ya tu? Wallahu a'lam. Lagi tashil surah Fussilat. Tashil surah Fussilat A'jamiyyun wa Arabi. Apa siapa dia tulis awal itu dia dah tulis dah A'jamiyyun, dia dah tulis dah. Pasal apa tang tu dia tak tulis lagu tu, dia pergi bubuh bulat tanda hitam surah Fussilat. Sabar zuk Fussilat. Mana dia tu? Aywah 477. Aywah. Bismillah. Surah Fussilat ayat 41. Betul ya? Betul. Ayat 44. Dia dah. Allah Taala kata. Awal itu dia kata kan? Ya, dia kata. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Dah tak ada a'jami. Tapi kat belakang ni a'jamiyun, dia kena baca bunyi macam ada sikit. A'jamiyun wa Arabi. Pasal apa tulis lagu tu? Jawapannya hanya Sayyidina Osman yang tahu pasal apa tulis lagu tu. Tak tahu pasal apa dia buat. Tapi
Resam Osmani cetaklah tang mana pun semua orang boleh baca, walaupun depa baca qiraat dia bunyi lain. Contoh macam tuan-tuan dengar musabaqah ni lagi 3 bulan Perak dah mula dah kan. Perak dah mula dah kan. Apa nama, nanti lagi 2 bulan masuk Ramadan, mesti ada punya musabaqah kan. Nanti tuan-tuan cuba dengar, ada yang akan baca, dia akan bunyi laju. Dia akan bunyi laju, ada bunyi berhenti. Contoh dia apa? Dia baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walala, kita walal dia walala khira, kita khira, dia khira, walala khiratu khairul laka minal ula, kita minal ula, dia minal ula. Dia baca lagu tu, tapi dia tengok Quran sama macam Quran kita juga, resam Osmani semua, tapi dia boleh baca bunyi bacaan macam dia. Jadi bila Hajah tanya, jawapan dia ada resam Osmani. Pasal apa tulis? Wallahu alam. Hanya Saidina Osman sebab masa tu nak sebarkan Quran first time kan kepada orang yang ajam, yang tak tahu baca macam kita kan. Kena tulis lagu tu. Jadi semua orang boleh baca. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, sambung. Lepas tu terkejut juga no, soalan lagu tu tiba-tiba no. Sebaik boleh jawab no. Risau juga kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, orang kata bolehlah Ashabul Kahfi tidur. Orang tidur mesti bangkit balik. Tidurlah macam koma tu, bangkit balik. Macam mana nak kata akhirat? Cerita satu lagi. Siapa dia? Nabi Uzair. Tapi nama dia tak ada dalam surah tu. Nama dia ada dalam surah yang lain. Nabi Uzair namanya Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Tidak? Tidak? Wa qala Masih ibn Maryam wa qala Yahudiyyu Uzairun ibnullah. Surah At-Taubah ke surah apa? Cuba tengok tak ingat lah, lupa. Nama Nabi Uzair dalam surah lain, Uzairun ibnullah, tapi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke juzuk 2 berapa 259 lah. Berapa? Tengok 259 betul. 259 cerita Nabi Uzair. Apa cerita dia? Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin. Allah sebut, bukan saya lah. Allah kata apa? Nabi Uzair, tapi tak abang nama Nabi Uzair. Dia kata au kalladhi marra ala qaryatin. Suatu hari ada seorang hamba Allah, dia berjalan naik kalder dia melintasi satu kampung. Siapa dia? Laki ni kita tak tahu, kita kena buka tafsir lah. Maka ulama kata hak ni Nabi Uzair nama dia. So saya abang siap namanya Nabi Uzair. Sebab tu Nabi Uzair ni dia naik kalder dia, naik kalder dia lintas satu kawasan. Dia tengok kawasan tu ranak habis ranak habis, lembah tu tak ada ranak. Bila kita ranak, okey, 8 minit lagi cukup sejam. Macam mana? Bekai tak bagi lagi tau. Bekai tak bagi lagi. Cerita dulu nak bagi yakin akhirat tu, baru kita pakat pulun cari bekai, betul tak? Kalau kita tak yakin akhirat, duk rasa semua orang pakat duk hidup tak mati, tak betul. Dia tak cari ya. Sebab tu bila kita jumpa kawan-kawan kami, kita jumpa rakan-rakan artis yang mana yang mereka mula insaf. Pasal apa dia insaf? Pasal dia tahu semua akan mati. Pasal itu dia pulun cari bekai. Sesama macam kita kena tahu. Sebab tu kata Buya Hamka kan dia tulis syair puisi kan. Dia kata apa? Buya Hamka, dia kata mencintai wanita itu alam, mencintai harta itu bakhil, mencintai mati itu hidup.
Itu kata Buya Hamka. Orang mencintai mati, dia adalah orang yang hidup. Pasal apa? Dia tahu dia bila-bila mati, dia akan hidup sungguh-sungguh. Dia akan berkawan. Dia tak hidup dengan handphone. Dia tak akan duduk-duduk dengan handphone dia. Pasal apa? Kalau mati, hang hanya hidup dengan handphone, rugi hidup. Dia akan hidup, dia akan main masjid, tolong orang, tolong beli barang tu, tolong orang sana, tolong cuci sana, tolong dia hidup. Sebab apa? Dia tahu bila-bila dia boleh mati. Mencintai mati, kata Buya Hamka, itu artinya hidup. Itu kata Buya Hamka. Semoga Allah merahmati dan mewangikan kubur Buya Hamka. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu Nabi Uzair, dia main-main, dia tengok loh, ni semua anak habis ni, macam mana ni? Terlintas dalam hati dia, lagu mana Tuhan nak bagi hidup balik ni? Pasal bukan senang nak hidupkan ni. Jadi Allah menjawab persoalan tu. Allah bagi dia rasa mengantuk, jalan, nampak gua, tidur dalam gua tu, jaga. Bila jaga, malaikat, sebab dia Nabi, jadi malaikat lah sembang dengan dia. Malaikat tanya dekat dia, wahai Nabi Uzair, hang tidur apa lama? Nabi Uzair jawab sama juga, fa amata Allah mi'atam summa ba'athah. Kemana Allah bangkitkan dia? Tapi kita tahulah cerita dia. Allah kata Allah bagi dia mati 100 tahun. Fa amatahu Allah, Allah bagi dia mati 100 tahun. Allah kata bukan kita. Lepas tu summa ba'athah, Allah bagi dia bangkit Nabi Uzair. Tu Allah tanya dia, Qala kam labista, berapa lama tidur Uzair? Malaikat mai tanya dia, berapa lama tidur? Nabi Uzair kata, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Sama lah, aku tidur sehari ke setengah hari. Perasan lagu tu sama macam Ashabul Kahfi. Tadi 300 tahun tidur, hak ni 100 tahun mati, bangkit cakap benda yang sama juga. Sebab cara tidur bila kita bangkit tu, dia tak pening kepala. Siapa biasa tidur lama? 2 hari ke? Dia kata tak pasal dia buat lagu tu. Dia kata tak pasal dia buat lagu tu. Kami biasalah dulu masa muda lah, masa tu dunia kita punya tak usah buat perangai lagu tu lah. Masa saya belajar dulu, saya belajar Mesir. Cuba tanya ustaz-ustaz kat sini, kan ramai ustaz duk mengajar kitab Riyadhus Salihin, ada kan kat sini kan, kitab apa nama hadis 40 kan. Cuba tanya, kalau depa belajar Mesir kan, tanya ustaz, betul ke Ustaz Don kata duk Mesir ni antara benda paling sedap sekali tidur. Kat Mesir ni kawan saya biasa buat rekod tidur tak mangkit 3 hari 3 malam. Tu jenuh qada semayang. Tidur tak bangkit 3 hari 3 malam. Ingat mati tu, hidup. Kami biasa try, saya biasa try sehari setengah tu kira kena qada lah 5 waktu solat tu kan. Tapi try tengok tidur sehari setengah, bangkit tak pening kepala bang. Bangkit dia rasa macam bila tidur, tengok kalender baru tahu, 2 hari lah. Hak kawan nak tidur 3 hari tu, bangkit tu kira kena tengok jadual kuliah balik lupa lah. Tak boleh, mana boleh tidur 300 tahun. Ashabul Kahfi Allah bagi tidur. Yang ni mati 100 tahun, bangkit rasa sama macam tidur 300 tahun. Berapa lama tidur? Sehari ke setengah hari? Tahu perasan? Kita tahu lagu tu. Allah habaq kat dia, qala bal labis mi'ata am, kamu dah mati 100 tahun. Terkejut Nabi Uzair. Bila dia terkejut, Allah kata fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Tengok ni, makanan hang dengan minuman hang tak berubah, dia tak ada expired date. Masa tu dia punya roti dengan dia punya ayam anggot, kata arwah Datuk Harudin, dia perah anggot buat jadi ayam. Ada setengah kata yang tu ayam biasa, hak anggot tu dibuat cicah. Ada orang kata lagu tu dua-dua boleh. Kami dengar daripada arwah Datuk Harudin yang hak dia perah buat ayam anggot. Dia tengok makanan dia tak berubah, dia tak boleh yakin lah sebab tak berubah. Tapi Allah kena bagi tahu dulu, kata hang tengok ni tak berubah. Lepas tu Allah kata fanzur ila himarika, hampir keluar anu pergi tengok hang punya kalde kat luar. Dia pergi keluar tengok kalde dia dekat luar. Lepas tu bila dia keluar tengok himar, walinaj'alaka ayatan linnas. Apa yang berlaku? Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Hajah tang sini, kaifa nunshizuha, nun
shin zai. Tengok sekali lagi. Nun shin zai. Nun shizuha. Ada ha belakang lah. So nun shin zai. Dalam bacaan orang lain, walaupun dia tengok nun shin zai, tapi dia tak baca lagu tu. Dia baca nun shiruha. Dia tak baca nun shizuha. Dia bunyi lain. Dia jadi ra. Wallahualam. Nanti kalau tuan-tuan dengar orang baca, tuan-tuan boleh jumpa ayat tu orang baca. Dia tak jadi nun shizuha. Dia jadi ra. Sama juga dengan ayat yang kata tabayyunan. Fatabayyanu. Tuan-tuan tengok dia baca Quran kita, dia tengok tu fatabayyanu, tapi dia baca nanti keluar fatathabbatu. Rumah sama. Fatabayanu. Dia baca sa dengan ya tu dia tukar. Ya jadi sa. Wallahu a'lam. Itu Sayyidina Osman punya resam Osmani. Semua orang boleh baca bunyi macam mana pun tetap boleh baca orang. Nanti masa tilawah tengok mesti tuan-tuan boleh dengar yang bunyi. Tuan-tuan tengok Quran kita kan, tapi dia baca bunyi lain. Wallahu a'lam. Ini luar biasa. Menantu Nabi Sayyidina Osman, bukan sekali, 2 kali. Dia jadi menantu Nabi, beliau jadi menantu Nabi 2 kali. Pak mertua dia Nabi tu. Nabi tak serius ambil dia jadi menantu 2 kali. Kita pak mertua tobat lahu, tak ambil dah jadi menantu sekali je. Sayyidina Osman 2 kali. Dia ilham dia tu super power terror. Lepas tu Nabi Uzair dia mangkit-mangkit, dia pergi tengok kalde dia. Tengok kalde dia, Allah bagi depan mata dia, daripada sabuk ni arwah Datuk Arunin insya-Allah, daripada sabuk tulang dah hancur dah 100 tahun. Daripada sabuk tulang dia jadi tulang balik. Tulang tadi dia balut dengan daging, keluar mai urat apa semua, balut dia dengan kulit, jadi balik kalde. Kalde tu duk bunyi wing balik sebab dia ingat dia dibangkitkan pada hari akhirat. Kalde tu terkejut Nabi Uzair tengok tu, yang dia naik balik, dia balik rumah dia percaya bahawa Allah boleh menghidupkan yang mati. Jadi cerita dia nak tanya, Nabi Uzair hidup ke mati? Nabi Uzair mati. Hidup balik tak? Hidup. Kiamat tak lagi masa tu? Belum. Ini antara Nabi-Nabi Bani Israel, orang Yahudi beriman dengan dia. Kalau Nabi Uzair pun boleh mati, Allah bagi hidup balik, dalam alam ni, alam akhirat lagi telah. Kena yakin lah. Jadi dah tahu lagu tu, bekal dia nak bawa apa? Jom kita baca hadis Nabi. Tutup buku nota ni, tutup Quran ni, baca hadis. Okey, jom ambil bekal sama-sama. An Mu'adz bin Jabal. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah mewangikan kubur Imam An-Nawawi. Tuan-tuan kalau mengaji hadis 40 kat sini mesti jumpa ni. Ini hadis yang ke-29. Saya ambil hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni 'anil nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis ni, saya baca sekerat tu dulu. Kalau lajaklah 2 minit. Saya kalau kita 2 minit ni lajak. Bagi sikit lagi lah, sikit lagi. Suatu hari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ni saya nak bagi tahu, kata soalan tuan-tuan, tajuk dia bekal akhirat. Saya habaq tadi. Ini besar sangat ni, saya tak mampu kan. Kan saya kata lagu tu kan. Saya nak bagi tahu tabiat para sahabat ialah seperti soalan tuan-tuan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ni hadis ni daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dia kata
Qultu, aku kata kat Rasulullah. Maknanya dia yang bercerita, kata dia kata kepada Rasulullah. Okey, siapa dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Tuan-tuan, ibu, ayah yang saya kasih sekalian, abang, kakak, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni bukan calang-calang orang sahabat tau. Dia adalah satu orang sahabat yang Nabi jumpa dia, Nabi kata dekat dia, I love you. Nabi kata kat dia, aku cinta padamu wahai Mu'adz bin Jabal. Takkan Nabi, faham bahasa saya lah, takkan Nabi kata I love you dekat ahli neraka? Takkan Nabi kata dekat orang I love you, orang yang masuk syurga paling bawah? Sayyidina Mu'adz ni satu orang yang akan duduk syurga paling tinggi dengan Nabi. Nabi kata dekat dia, I love you Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Nabi kata, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, wahai Mu'adz, saya cinta kamu kerana Allah. La tansa, dia punya sambungan dia, la tansa fi kulli duburis salah, jangan tinggal di hujung semayang. Ni selalu pesan. Dulu orang tua-tua duk buat lah ni, kita, saya tak tahu pasal orang tak mau buat. Sama juga dengan khutbah. Saya tak tahu tambah teluk Ansun ni, teluk Ansun lah, no? lama-lama teluk Intan. Saya tak tahu tang sini lagu mana. Tapi di Pulau Pinang dulu masa saya kecil jadi. Bila besar ni, bila duk balik tak dengar dah. Apa dia? Tok Khatib bila kata Inna Allah, kan khutbah kedua kan Tok Khatib akan kata Inna Allah amarakum bi'amarin bada'a bi nafsihi, Allah Ta'ala memerintahkan kamu dengan satu perkara yang dia sendiri Allah buat dengan diri dia dulu. Selawat kepada Nabi lah. Tapi lepas tu Tok Khatib akan baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila Tok Khatib baca saja yang tu sampai taslima, satu masjid akan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah. Dia kata lagu tu ataupun dia Allah maghfir lil muslimin. Dia akan pilih lagu tu kan. Tok Khatib akan pilih lagu tu. Selawat tu ramai-ramai baca. Lah ni saya pun tak tahu pasal orang tak baca lagu tu. Tahu? Sedangkan itu adalah seruan yang disebut oleh ulama wajib selawat kepada Nabi tu. Clear, ayat tu clear. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ada fi'il amar itu, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat dekat Nabi Muhammad. Kita tak mau selawat tu. Tu tahu hari Jumaat tu. Hari Jumaat Nabi abang, siapa selawat kat aku hari Jumaat, pasti selawat dia akan mai kat aku. Bukan, Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata apa? Perbanyakkan kamu selawat kat aku hari Jumaat. Maknanya Nabi suruh hari Jumaat selawat. Tok Khatib kata sallu. Entahlah, saya pun tak tahu. Nak kata tak faham pun tadi awal dah baca dah. Pelik, saya pelik sungguh. Betul je nak dapat syafaat Nabi. Hari yang Nabi suruh selawat kat dia, kita tak mau baca. Ataupun kita tak excited baca. Pelik sangat. Macam mana ni? Dulu baca. Dulu meriah masjid bila ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina. Semua orang akan selawat ramai-ramai dalam masjid tu. Sekarang saya tak tahu. Betul lah ni senyap kan? Amin pun orang semua tak mau kata bila Tok Khatib baca doa. Saya mau heran. Sedangkan hadis Nabi abang, Nabi kata siapa amin ramai-ramai dan diaminkan oleh malaikat, doa tu makbul. Wallahu a'lam. Mungkin orang Wallahu a'lam. Jadi hadis tadi Nabi kata apa kat Sayyidina Mu'adz? Mu'adz, I love you. Jangan tinggal lepas semayang. Yang ni sama orang. Dulu orang tua-tua selalu baca. Lah ni tak tahu zaman lah ni orang tak orang baca. Saya pun tak. Tu saya kata, tu pelik. Para sahabat Allah janji depa masuk syurga, tapi depa masih rebut bekalan akhirat. Kita syurga belum pasti, tapi kita buat macam kita masuk syurga. Pelik. Sahabat syurga pasti, tapi buat macam tak pernah dapat syurga. Pelik. Tu kita jangan jadi lagu tu. Hari ni yang main ni semua jangan jadi lagu tu.
Semua amalan yang kita duk buat dulu-dulu. Lah ni mana ada ya amanal khaifin aminna. Mana baca dah? Lah ni semua doa sekali ya. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah tu tak ada dah. Sedangkan awal surah Baqarah, Nabi Ibrahim lepas dia buat Kaabah, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim yang doa. Apa Nabi Ibrahim kata? Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Nabi confirm masuk syurga, tapi amalan takut Allah tak terima. Kata, ya Allah tolong terima amalan aku buat Kaabah. Buat Kaabah kot abang. Kita buat semayang apa semua, tak mau doa, ya Allah tolong terima kami punya semayang. Uish, pelik. Pelik. Jangan jadi lagu tu. Amal balik macam orang tua dulu duk buat. Benda tu betul sebab dia sabit daripada ayat Quran. Sabit. Bukannya hadir doa Quran. Doa apa dia? Quran. Amal balik. Hak ni sama agak. Muaz, inni uhibbuka fillah. Sayyidina Muaz, I love you. Jangan tinggal lepas semayang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Saya tahu semua orang hafal. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan hafal? Tuan-tuan sendiri pun tak tahu bila tuan-tuan hafal. Tapi tahu-tahu dah hafal. Pasal apa? Dulu kita duk dengar orang baca. Lah ni pasal apa kita tak amal? Sebab kita dah lama tak baca. Kena baca. Nabi pesan jangan tinggal setiap lepas semayang baca, sama ada doa atau dalam tahiyat. Innaka hamidum majid, sebelum bagi salam tu baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ni Sayyidina Muaz ni, Nabi kata tu kat dia tau. Tapi cuba tengok hadis yang dia cerita kat kita. Rasa macam dia ni masuk neraka dah. Cuba tengok hadis dia. Dia kata apa? Qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, tolong bagi tahu kepada saya, bi'amalin, dengan satu amalan, yudkhilunil jannah, yang boleh bagi saya masuk syurga. Boleh. Hang ahli syurga kot. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, muka surat belah kanan atas tu ada. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang terdahulu daripada muhajirin dan ansar. Sayyidina Muaz bukan dua orang tu kah? Dan yang mengikut mereka semua sahabat Nabi yang 200,000 itu plus minus, sebab yang buat Hajjatul Wada' saja dah 100,000, campur-campur aling semua 200,000 sahabat Nabi, plus minus ada kata 140, 150. Saya buat bundar paling dekat sekali 200,000 lah, senang 200,000 sahabat Nabi semua masuk syurga. Allah abang, dia boleh pergi tanya Nabi soalan, Nabi, apa amalan boleh bagi masuk syurga jauh daripada neraka? Hang dah syurga kot. Tapi tu nak tunjuk perangai sahabat dan sunnah Nabi. Apa dia? Kita kena sentiasa rebut amal. Kena rebut apa saja amal ada. Rebut tolong orang, sedekah ke apa saja, rebut. Tuan-tuan akan jadi. Okey? Apa dia? Nabi kata dekat dia. Ni Nabi jawab, Nabi jawab. Nabi kata apa? Qala, Nabi jawab. Nabi kata, laqad sa'alta an azimin. Mu'ah, hang tanya besar sangat. Nabi abang. Lepas tu tuan-tuan suruh saya syarah hari ni Jahanam. Nabi Sayyidina Mu'ah tanya, ya Rasulullah, tolong cerita saya amalan yang boleh saya masuk syurga, selamat daripada neraka, bekal akhirat saya. Nabi je kata, laqad sa'alta an azimin. Hang tanya besar sangat ni Mu'ah. Nabi kata lagu tu. Takkan saya boleh cerita kat tuan-tuan? Tak boleh. Sebab tu saya mula dengan akhirat dulu. Saya pun tak berhajat nak syarah, sebab saya tak menang. Nabi pun kata ni satu soalan besar, tak cukup tu. Nabi sambung. Nabi kata apa? Wa innahu, sesungguhnya masuk syurga dengan amalan dan semua yang kita buat tu, dan jauh daripada neraka tu. Wa innahu, soalan yang kamu tanya tu Muaz, la yasarahu Allahu liman yasarahu alaih, hanya akan mudah
bagi orang yang Allah nak bagi mudah dekat dia. Oi, kita doalah supaya Allah Taala bagi mudah dekat kita. Amin. Pasal tu jangan tinggal doa Sayyidina Muaz tadi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni. Sambungan kepada tadi ya. Apa dia? Muaz nak buat baik, nak masuk syurga dengan neraka ni susah Muaz, melainkan orang yang Allah bagi mudah kat dia. Jadi Nabi ajak doa apa tadi? Nabi kata Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami ala zikrika, untuk ingat ke Allah, wa syukrika, untuk syukur ke Allah, wa husni ibadatik, untuk perelok amal kami supaya kami dapat masuk syurga. Aduh, saya jangan tinggal nak doa tadi tu. Jadi Nabi jawab apa dia? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Bekal yang pertama nak masuk syurga, sembah Allah, jangan syirikkan Allah. Yang kedua, wa tuqimus salah, mesti sembahyang. Wa tu'tiz zakah, mesti zakat. Wa tasumma Ramadan, dan mesti puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baitah, dan pergi menunaikan haji. Yang ni semua kena pasang niat lah. Semua pasang niat nak pergi haji. Sebab ada satu umat, kata Nabi dalam satu athar, Nabi Musa baca dalam lembaran Nabi Musa kata ada satu umat, mereka niat dia tapi dapat pahala satu, mana tak buat lagi niat dia. Nabi Musa kata, ya Allah, boleh tak umat ni jadi umat saya? Allah Ta'ala kata tak boleh. Hak ni umatnya Ahmad. Allah sebut hak ni umatnya Ahmad, Nabi Muhammad punya umat kita. Jadi semua pasang niat siap-siap supaya kita pergi haji. Kena pasang niat. Pengumuman pelancaran derma program dakwah dan kebajikan. Jadi boleh siapa yang nak ni, dia macam mana tabung tu, dia mai kat kita ke kita pergi kat dia? Tabung tu nanti mai kat kita. Subhanallah, mukjizat zaman sekarang Tabung boleh mai kat kita. Okey, mana tabung tu? Tak mana? Ada petugas. Boleh mai bang, tak ada masalah. Mai. Mai saya dulu. Bismillah. Tak apa, sementara nak derma, bagi dulu duit, saya baca selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belah perempuan ada tak? Ke dia pakai orang yang sama tak? Boleh satu lagi, cari satu lagi mana tabung apa, boleh tak bagi orang perempuan bawa, jemaah perempuan bawa senang sikit, nak tunggu dia lambat sian dia. Dia pun gelapah kita lain pergi satu-satu. Pergi satu-satu abang, tak payah kalut. Jom baca sama-sama, ikut saya. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Saya baca dulu. Allahumma, kuat sikit, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ramai-ramai, kuat-kuat sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita buat cara orang bahasa OKU pula. Sama bagi meriah sikit, boleh Allah
Allahumma, cuba. Biar badan kita esok jadi saksi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Biar tangan cakap, saya bisa selawat kat Rasulullah. Pasal kita buat bahasa OKU. Jom kita try. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia daripada janggut dia pergi kat hati. Sayang Nabi kat hati kita. Muhammad. Boleh ya? Try. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan pula, tak payah saya, kita try tengok jadi berselerak ke tak? Okey, sedia? 1, 2, 3. Kemah? Berselera. Sekali lagi. Satu, saya buat sama-sama dengan tuan-tuan. Okay? Saya buat, tuan-tuan ikutlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis Nabi? Nabi kata, siapa yang selawat dekat aku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, dia akan dapat syafaat aku. Bisa dengar tak? Tuan-tuan dah baca 10 kali tau. Tadi kita baca 10 kali dah tau. Bukan sat ya, bukan susah pun. Siapa tak mau baca tu? Baca lah bagi seronok sikit. Jom kita try sama-sama. Sendiri ke dengan saya? Dengan saya lah no. Dia kena ada tu imam enggak, kalau tak dia berselerak. Jadi dah buat Allahumma tu kira kemah dah. Soli tu dia pitang sini pula lah. Kata mengarut lah. Main tanya kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, saya ambil. Wahai Allah, dengarkanlah hati kami, meluahkan kami sayang, kami cinta pada Rasulullah di Masjid Sa'adah. Semua kami rindu Nabi, EJK Masjid rindu Nabi, para asatizah rindu Nabi, Ustaz Don juga rindu Nabi. Ramai-ramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Okey,
Jadi Nabi habaq dekat Sayyidina Mu'adh. Sayyidina Mu'adh, soalan yang kamu tanya ni besar. Hanya dimudahkan Allah bagi orang yang Allah nak bagi mudah. Cara dia yang pertama, sembah Allah, jangan syirikkan kepada Allah. Pasal itu saya hari ni bekal hak nombor 1 ni, saya susun doa dekat tuan-tuan. Tuan-tuan rakam doa ni, tuan-tuan hafal, baca, insya-Allah kita mohon zuriat kita selamat. Semuanya daripada ayat Quran. Apa dia? Doa pertama dia, Rabbana hablana min azwajina. Dia kata, sabar Ustaz, awak cemakap sangat, bagi kami buka handphone Ustaz. boleh. Baik. So doa ni baca dalam semayang, jangan tinggal, sebab ini doa para anbiya. Kalau anbiya pun minta doa ni, kita minta confirm, sebab kita ikut jalan Nabi. Okey, so doa yang pertama bila baca tu, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang kedua, Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang ni doa Nabi Ibrahim tau. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Allah, jadikan negara Mesir, negara Mekah ni aman, dan jauhkan aku dan zuriat aku daripada sembah berhala. Ya Allah, takkanlah Nabi Ibrahim nak sembah berhala pula, tapi punya yakin bahawa nak jaga keturunan bukan hanya dengan kita beriman, anak kita confirm beriman. Tak, belum tentu. So doa ni kena baca. Doa kedua, saya baca lagi sekali. Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa yang ketiga, Rabbij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dia ambil kepada yang tadi, wa tuqimus salah tadi. Doa Nabi Ibrahim juga untuk zuriat rajin mendirikan solat. Yang keempat, doa yang keempat, apa dia? Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, kurniakan kami anak-anak yang soleh, zuriat kami soleh. Dan doa yang kelima, doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakan kami daripada sisimu zuriat yang terbaik. Wallahu a'lam. Amin. So mari kita baca sama-sama doa ni satu persatu. Sekurang-kurang kalau waktu duha ni Allah makbul doa, ngam. Betul? Okey, kita try sama-sama lah. Saya baca, tuan-tuan ikut, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Awak sedih sangat, bukan anak kita mati lagi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
walhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Ngam Baik. Jadi tang mana saja ni kesimpulan habis. Belajar tu banyak tu setengah jam lah tu. Apa mengaji 2 jam orang sejam ya. Kematu bungok-bungok duduk. Cukup dah, nak balik dah. Okey, kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia pertama, akhirat itu benar dan kita semua pasti akan melalui hari akhirat. Maka kita doa, ya Allah, berilah kami selamat di hari akhirat dengan doa yang Nabi ajak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni jangan tinggal, mesti baca tiap-tiap hari dalam semayang. Okey, habis dah. Maknanya akhirat betul, kita akan nak selamat. Apakah kunci menyelamatkan kita? Nombor 1, apa dia tadi? Rasulullah. Jangan lupa, mesti kena sayang Rasulullah, cinta Rasulullah, selawat dengan Rasulullah. Tapi dia ada persoalan. Tadi yang 5 benda yang kita bagi tadi, yang Nabi bagi kat Sayyidina Mu'adh, tak ada Rasulullah, tak mana? Saya suruh Rasulullah, tapi dalam 5 tu tak ada. Tak mana Rasulullah? Macam mana nak selesai masalah ni? Jawapan dia, syahadah kan. Nombor 1 tadi apa dia? Beriman pada Allah, jangan syirikkan Allah, betul? Sembah Allah, jangan ta'budullah, betul tak? Jangan syirikkan Allah, betul? Mana boleh beriman kepada Allah tanpa ada syahadah dengan Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa tak beriman pada Rasulullah, syahadah dia tak betul. Syahadah dia tak sah. Itu nombor 1. Yang kedua, semayang sah tak kalau tak ada rukun yang ke-11, membaca selawat kepada Nabi, betul tak betul? Semayang batal, betul tak kalau tak baca selawat kepada Nabi? Rukun semayang yang ke-11 mesti kena sebut nama Nabi Muhammad. Sebab itu nama Nabi Muhammad ni luar biasa. Kita sebut nama dia aja semayang kita sah. Kita sebut nama dia aja Allah terima kita masuk dalam syurga. Sebab apa? Man akhir kalamuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Betul? Siapa yang akhir kalam dia ada la ilaha illallah, ada iman kepada Rasulullah, mesti masuk syurga punya. Betul? Yang tu nama Nabi boleh bawa keluar kita daripada api neraka. Nombor 1, syahadah tak boleh berlaku kalau tak ada nama Nabi Muhammad. Yang kedua, apa dia? Semayang tak sah kalau tak ada nama Nabi Muhammad. Betul? Yang ketiga, tadi semayang dan juga semua tadi tu dia ada doa. Betul tak betul? Haji ada doa tak? Semuanya ada doa. Betul? Doa tak akan makbul kalau tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis, Nabi sebut doa yang tak disertakan dengan nama Nabi, doa itu tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia apa? Buka dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala, namanya Mafahim Yujib Antusahha. Mafahim Yujib Antusahha, muka surat 62. Hajah buka, saya buka. Dia ada satu tajuk, Tawassul bi Rasulillah qabla bertawassul kepada Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Itu tajuk dia, muka surat 62 dalam kitab tu. Nabi Adam ketika turun daripada syurga, duduk di bumi, mohon pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Macam mana Allah Ta'ala boleh makbulkan doa itu? Macam mana? Nabi Adam selitkan nama dengan mengatakan, Inni as'aluka bihaqqi Muhammadan. Dia sebut nama Nabi Muhammad. Allah tanya dekat dia, Ya Adam, kaifa arafta Muhammad? Bagaimana kamu kenal Muhammad? Aku tak ciptakan dia lagi. Sebab boleh sebut nama, Inni as'aluka bihaqqi Muhammadan. Allah tanya, Ya Adam, macam mana boleh sebut nama Muhammad? Aku tak ciptakan dia lagi. Nabi Adam berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, macam mana aku tak kenal Muhammad, sedangkan masa engkau tiupkan roh pada aku nampak di tiang-tiang arash ada tertulis, La ilaha illallah. Alif lam lam ha kan Allah kan? La ilaha illallah, sebelah nama Allah Muhammadun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nama Nabi sebelah nama Nabi Muhammad. Nabi Adam yang kata, aku tengok kamu letakkan namanya di sebelah nama kamu. Pas
pasti dia adalah makhluk yang paling kamu cintai. Kata Allah apa dia? Saddaqta ya Adam, innahu ahabba khalqi ilayya. Benar kamu Adam, dia adalah makhluk yang aku paling cintai, kerana dialah kamu aku ciptakan, kata Allah, daripada Nabi Adam. Maka Allah kata, bila kamu sebut nama dia, aku menerima taubat kamu. Maknanya apa? Doa pun tak laku kalau tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah boleh selawat pakai OKU tu ya, dah pandai lah kan. Last sekali sebelum penutup, gembirakan hati saya, selawat sekali lagi sama-sama pakai bahasa OKU. Sendiri kah dengan saya juga? Dengan saya juga lah. Dia kata Tok Imam, dia kata ni Tok Imam keluar ni sekali lagi, punggah lah, kena tengok video ya. Baik, kita sama-sama selawat 2 kali, betul habis Wassallallahu ala sayyidina Muhammad okey. Allahumma, kuatlah semangat, bagi semangat, tak suara bagi semangat lah, semangat lah, ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan-tuan, ampun maaf daripada saya salah dan silap. Semoga bekal itu sama-sama kita bawa balik, kita amal, kita buat, dan yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang buruk, segalanya mai daripada diri saya yang kerdil ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja.